Hai pelajar-pelajar, pelajaran kita pada hari ini 2.3 Perkembangan nasionalisme di Asia. Okey, negara pertama yang akan kita melihat perkembangan nasionalismenya adalah negara India. Kebangkitan nasionalisme kita melihat di India apabila berlakunya penentangan penduduk tempatan terhadap dasar imperialisme British. Kebangkitan ini dapat dilihat dalam Dahagi India 1857. Nasionalisme awal memberikan perhatian terhadap isu sosio agama dengan penubuhan Brahmo Samaj dan Arya Samaj yang menggiatkan rasa kecintaan terhadap budaya tempatan. Kita melihat bentuk penentangan pada penghujung abad ke-19. Perkembangan pendidikan barat membawa kepada kemunculan golongan intelektual. Mereka telah menubuhkan pertumbuhan politik untuk menyuarakan pandangan seperti Kongres Kebangsaan India atau Indian National Congress (INC) dan Liga Muslim. Pada awal abad ke-20 muncul gerakan bersifat keras yang diketuai oleh nasionalis radikal seperti Bal Gandhar Tilak dan Binipin Chandra Pal. Selepas Perang Dunia Pertama, INC memperlihatkan dasar tidak bekerjasama dengan British. Tindakan ini diteraji oleh Mahatma Gandhi yang menjadi Satyagraha sebagai pegangan untuk menggerakkan nasionalisme di India. 14 Ogos 1947, Pakistan diumumkan sebagai sebuah negara merdeka dengan Muhammad Ali Jinnah sebagai Gubernur Jeneral Pakistan. India pula telah mengisytiharkan kemerdekaannya pada 15 Ogos 1947. Jawaharlal Nehru dilantik sebagai Perdana Menteri India yang pertama. Okey, seterusnya bagaimana pula perkembangan nasionalisme di negara China? Kita lihat faktor penentangan. Bermula apabila orang-orang Cina telah melakukan penentangan untuk bertujuan mengukuhkan peradaban Cina di kalangan orang Cina. Kemudian ancaman ini berlaku kerana penguasaan politik dan ekonomi oleh orang asing. Di samping itu juga mereka menentang campur tangan kuasa barat di China. Bermula apabila berlakunya kelemahan pemerintahan dinasti Manchu kerana kerajaan Manchuria yang memerintah pada ketika itu yang dianggap sebagai orang luar, berlaku kehilangan mandat dan masyarakat Cina turut hilang kepercayaan terhadap dinasti Manchu yang gagal menghalang kemasukan orang barat. Terusnya, gerakan nasionalisme bercorak anti barat. Tokoh yang mempelopori gerakan kebangkitan rakyat di China bernama Dr. Sun Yat-sen. Beliau mengemukakan 3 prinsip rakyat San Min Chu Ai sebagai ideologi perjuangan, iaitu nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial. Prinsip tersebut menjadi asas kepada gerakan revolusi Cina pada tahun 1911. Revolusi ini telah berjaya menumbangkan pemerintahan dinasti Manchu dan kemunculan pemerintahan republik di China. Terusnya kita melihat juga perkembangan nasionalisme di Timur Tengah, iaitu dengan kebangkitan nasionalisme di Empire Ottomania dan Mesir. Kenapa mereka menentang? Iaitu kerana berlakunya kesedaran untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam akibat diancam oleh imperialisme barat pada abad ke-19. Pertembungan kebudayaan antara Eropah Amerika dengan kebudayaan tempatan yang mengubah kebudayaan masyarakat tempatan. Kesedaran tersebut mencetuskan gerakan Pan-Islam dan gerakan Islah. Gerakan Islah merujuk kepada pemulihan Islam, iaitu menyuruh umat Islam berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar, berpandukan Al-Quran dan hadis, memperbaiki kehidupan masyarakat untuk melepaskan diri dari penjajahan. Gerakan ini dipelopori oleh Syed Jamal
Al-Din Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Ya, kita melihat juga nasionalisme di Jepun. Nasionalisme di Jepun pula digerakkan oleh pemerintahan Jepun pada ketika itu kerana adanya kesedaran untuk mencapai kemajuan bagi mengelakkan ancaman imperialisme barat. Maharaja Mikado Meiji yang memerintah pada 1868 melancarkan gerakan pemulihan Jepun. Prinsip dan semangat Bushido dijadikan asas pembinaan nasionalisme dalam kalangan rakyat dan pemerintah semasa era pemerintahan Meiji. Dengan ini telah membawa negara Jepun muncul sebagai negara perindustrian dan kuasa tentera yang kuat di Asia pada awal abad ke-20. Jadi itu sahaja perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Sekian, terima kasih.